Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada siri ketiga, Bicara Harta dan Pusaka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita mendepani sekatan pergerakan untuk membasmi ataupun melawan virus COVID-19 ni, sambil-sambil kita buat kerja kat rumah tu, mungkin kita sama-sama tambah ilmu dalam pengurusan harta dan pusaka. Tajuk yang kita pilih untuk hari ini adalah bahaya hibah, bahaya dan risiko hibah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu dengar kita pergi shopping mall, mungkin kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang buat takaful, dia galakkan kita ambil hibah, buatlah hibah, dia kata, untuk kesenangan waris, untuk kesenangan anak-anak. Jadi ada tak bahaya hibah ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan? So sebenarnya hibah ni pun ada orang kata trapnya. Walaupun ada manfaat yang banyak daripada hibah yang kita boleh buat, tetapi kalau kita salah pilih, kita salah membuat perancangan, hibah ni juga mungkin tak akan mencapai apa yang kita hasratkan. Memang benar, hibah ni adalah salah satu cara kita untuk mentadbir harta. Kita dengar ada hibah takaful macam yang saya kata tadi. Salah satu penamaan yang dibenarkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, selain daripada penamaan secara wasi, kita ada juga penamaan secara hibah bersyarat takaful, dan lagi satu yang selalu orang terlepas pandang adalah absolute assignment. Tapi hari ini kita nak cakap pasal hibah saja. Selain tu, kita juga ada pernah dengar hibah tabung haji. Bukan hibah yang tabung haji bayar hibah dividen tiap-tiap tahun tu. Ini hibah akaun tabung haji pun ada. Selain tu hibah ASB, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah juga dengar. Jadi apa hibah ni sebenarnya? Kita cakap hibah, apakah maksud hibah? Hibah sebenarnya maksudnya adalah pemberian ataupun hadiah lah, dalam bahasa kita ni adalah satu pemberian atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. So kita nak hibah, kita bagi dengan ikhlas, kita tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada penerima hibah tersebut. Itu maksud hibah. So jadi seperti mana nikah kahwin, hibah ni pun ada rukun. So rukun hibah ni, untuk hibah itu disahkan sebagai hibah yang sah, yang mengikut syarak, kita kena memenuhi rukun. Yang pertama adalah mestilah ada pemberi hibah. Jadi harta tu mesti ada tuan dia. Tuan dia tu mestilah orang yang sukarela untuk memberi hibah tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, mestilah ada penerima. Penerima tersebut juga mestilah penerima yang bersedia. Mungkin tuan-tuan kata, adakah orang tak nak? Mungkin ada. Jadi penerima yang nak terima hadiah tu pun dia mestilah terima dan setuju untuk terima hibah tersebut. Yang ketiga adalah akad ijab dan kabul tersebut. Mesti ada akad pemberian dan penerimaan. Dan yang keempat, mesti dah ada penguasaan ataupun ketuanpunyaan terhadap harta tersebut. Penguasaan tersebut mestilah mutlak. Nanti kita cakap apa yang dimaksudkan dengan penguasaan. Jadi empat rukun tersebut mestilah dipenuhi, barulah hibah tersebut dikira sebagai sebuah hibah yang sah dan diterima dari sudut syarak dan juga undang-undang. Jadi persoalannya, adakah semua orang perlu buat hibah? Kita bercakap pasal hibah, saya pun nak hibah harta saya kepada isteri saya contohnya. Saya nak hibahkan kepada si Polan bin si Polan misalnya. Sebenarnya hibah ini adalah salah satu cara untuk mentadbir harta. Jadi tak semestinya seseorang itu ataupun semua orang itu perlu buat hibah. Ada orang perlu buat hibah dan setengah orang mungkin tak perlu buat hibah. Dia boleh guna cara-cara perancangan yang lain seperti wasiat 1/3 contohnya, amanah, dan juga perancangan harta yang lain lah. Jadi berbalik kepada topik kita hari ini, ada tak bahaya hibah ni? Kita nak cakap pasal kebaikannya, ada tak bahaya? Sebenarnya ada. Agama kita meletakkan bahawa apabila kita melakukan sesuatu itu, kita mestilah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya.
Begitu juga hibah. Kita bukan boleh pakai borong semua harta kita nak hibahkan. Tak boleh. Kita juga tak boleh lah hibah itu dengan tujuan yang tidak baik. Contohnya, kita kata, saya nak hibahkan sebab saya nak larikan harta daripada faraid. Itu juga bukan tujuan hibah yang diterima oleh syarak lah. Jadi, tujuan kita untuk buat hibah tersebut mestilah jelas. Tujuannya mestilah baik. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan tertentu. Contohnya, kita ada satu rumah saja yang kita diami bersama isteri dan anak-anak. Kita risau kalau kita tak ada nanti, mungkin dari sudut pembahagian untuk rumah tersebut memungkinkan keluarga kita mungkin tidak ada tempat berlindung. Mungkin untuk tujuan tersebut, eloklah kita boleh menghibahkan rumah kita kepada keluarga kita. Bukannya semua harta kita hibahkan sampai tidak ada yang berbaki untuk dibahagikan mengikut faraid. Jadi, tujuan kita hibah tu mestilah baik, tujuannya jelas untuk kepentingan waris dan juga kepentingan diri kita sendiri. Okey, yang pertama saya nak bercakap berkenaan hibah takaful. Hibah takaful ni memang baik, memang kita dianjurkan untuk mengambil hibah takaful ini supaya polisi takaful kita itu setelah ketiadaan kita